Alright, so now untuk today kita akan tengok types of dating. Ni yang second part of discount, okay? Types of dating. Dating ni maksudnya date bukannya dating pi jumpa markah ke apa. So there are 4 types of dating di mana bila kita nak tengok discount tu berapa, kita kena tahu dia punya date invoice. Okay, so teringat date invoice tu berapa dan bila, dan kita ada 4 jenis date ataupun dating lah. First is ordinary dating. Ordinary dating ni very simple. Kita follow je tarikh yang kita biasa gunakan sebagai manusia ni. Okay, kalau tarikh tu daripada contoh hari ni 2 hari bulan sampai 15 hari, so kita kira lah 15 hari kemudian. So macam tu. Biasanya orang confuse nanti part ni lah. End of month dating, dia ada confuse sikit. Yang ketiga adalah receive of goods dating dengan additional day dating. Okay, tujuan kita adalah nak tengok discount lah, of course. Tapi kenapa kena belajar benda ni? Okay, ingat lagi tak term ni? Ingat lagi tak term ni? Mana satu discount, mana satu hari? Discount yang depan. Discount yang depan, hari yang belakang. Discount yang depan 3%, 20 is hari, and no discount. T30 is the last day, no discount. Means 30 ni last date of payment lah. Okay, starting date ikut invoice date, maturity date, cash discount ataupun net payment ikut kepada dalam ni lah, ikut yang atas ni lah terms. Okay, sekarang macam ni, kita nak tengok mula-mula is ordinary dating. Okay, kena hafal bukanlah kena hafal apa, maksudnya kena hafal lah. 1 tahun ada berapa bulan? 1 tahun ada berapa bulan? 12. Wow. 12 kan? Ya. Okay, 1 tahun 12 bulan. Okay, 1 tahun ada berapa minggu? Tapi dah ada biar dia 4. Ada 1 tahun. Tahun. So kena, nanti kita akan tengok berapa yang standard bilangan tu Sekarang ni kita tengok yang biasa dulu. Boleh off kejap mic, saya dengar ada okay. Saya ni sesama sikit ni, minta maaf Okay, untuk ordinary dating tak ada masalah sebab kita just nak tengok berapa hari bulan kalau kata untuk term tu. So kalau kata 5% untuk 10 hari, 3% untuk 20 hari, and is 30. Okay, so kita tengok yang simple punya dulu. Alright, kita tengok yang simple punya. Kita akan check dulu dia punya date. Okay, date untuk discount and then full payment. So sebab yang ni dia ada 2 je terms je, so kita akan tengok 2 je lah. Okay, saya akan paste dulu yang ni, saya akan select. Okay, so kalau cash discount tu ada 2, so kita kena buat 2 date lah, which is maturity date dengan, kalau ikut notes ni, so kalau kita tengok maturity date for full payment dengan maturity date cash discount. Maksud dia dekat situ, ayat dia yang digunakan adalah okay, kalau ada kata, kita kata maturity date for cash discount. Okay, so maksudnya adalah bila date last untuk kita dapat discount. So kita dah tengok apa ni, 2 Januari adalah first day. So
15 hari kemudian is the last date untuk dia dapat diskaun. Berapa persen kat situ? Berapa persen kat situ? Kalau ikut soalan tu. 2. 2%. Okay. So, 2% dalam masa 15 hari. So, kalau ikutkan dari tarikh 2 hari bulan tu, kan? Okay, kita kira lah. Okay, kita kira. Let's say lah, tak kisahlah. Kalau kata bulan Januari ke apa, kita kira 2 hari bulan. So, 2 hari bulan, 15 hari kemudian maksudnya kita akan tambah 2 campur 15 hari. Maksudnya kalau kita kira 15, so saya tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Betul tak? Ni hari ke-15 kan? 17 hari bulan is hari yang ke-15. Betul tak? Betul. Okey, macam mana saya buat tu? Sepatutnya cara jalan kerja dia, okey, untuk dapat 17 hari bulan Januari tu adalah 2 Januari campur dengan 15 hari lah. So kita akan dapat ni lah. Okey. So kalau 15 campur 2 Januari campur 15 hari, kita akan dapat 17 Januari. So ini adalah tarikh last untuk dapat cash discount. Sebab tu dia kata maturity date, tarikh matang lah senang cakap untuk dapat diskaun. Kalau dia bayar 17 dapat diskaun tak? Tak dapat. 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 Masih dapat. Selepas 17 tak dapat. Ingat hari terakhir is maturity date. Yang kita tunjuk ni adalah masih dapat diskaun. Sebab tu dia kata maturity date for cash discount. Tarikh matang untuk last kali dia bayar. Okay, and then kita ada satu je term. So kalau kita tengok last day pula, maknanya maturity date for dia tak cakap cash discount dah. Dia kata full payment. Kan? Dalam nota kata full payment. So full payment tu maksud dia hari terakhir dia kena bayar, tak ada diskaun. Tapi 30 hari ni ialah hari terakhir dia kena bayar. So 7 Januari campur dengan 30 hari. So you kena kira lah kat kalender 30 hari tu bila. Tapi kalau kata 30 campur 2, dia dah jadi berapa hari bulan tu? Okay, Januari ada berapa hari? 30. Korang tak hafal kalender macam mana? Saya nak jadi bos ni. Okay, kita tengok bulan Januari ya. Okay. Okay, ni Januari. 1 hari bulan, 31 hari bulan. Korang kena ingat lah benda ni ya. Saya tak perlu ajar kalender ni. So, Januari is ada 31 hari. So, kalau kata you kira manual, okay, daripada 2 hari bulan tak termasuk. So, kita start kira tadi 15 hari. Kan dapat 17 kan, 15 hari kan. So, nak ke 30 hari tambah lagi 15, betul tak? Betul. So, tambah lagi 15. So, 17 kita start dengan 17. So 15, so maknanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So 15 ialah 1 Februari 2017. Faham tak kenapa saya dapat 1 Februari ni? Tetap kira daripada 2 Januari bukan kira daripada 17. 17 tadi tu hari ke-15. Saya cuma tambah lagi 15 je untuk dapat 1 Februari. Yang ni faham tak setakat ni? Faham. So,
Untuk dapat diskaun, you ada masa 15 hari. After 15, you kena ada settlekan sebelum 30 hari. Maksudnya sebelum 1 Februari lah. Ini date dia. Okay. Dia tak suruh kira pun berapa diskaun lagi. Sebab dia tak bagi amount invoice kan. So yang ni ordinary. Ordinary ni biasalah. Tarikh tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa special pun. Tarikh kena ingat ikut kalender biasa yang kita gunakan. So jangan salah ataupun jangan buat mistakes bila date ni. Once you buat date tu salah, bila tengok nanti kira takut lagi salah. Okay, so far yang ni faham Okay, kita continue. So untuk kalau kata keluar soalan macam ni, dia minta maturity date cash discount. Okay, kita tengok cash discount dia ada 2 term, and then dia ada minta date for full payment. Date juga. And then dia minta net payment kalau dia bayar pada Mei 2016. Okay, kita analyse dulu berapa ataupun bila date yang kita nak tengok. Bagi saya okay. Invoice dia berapa harga dia? Berapa nilai 500. invoice? Okay, you nampak 500 kat sini. Okay, so kita tahulah 500 invoice. Okay, term dia nampak tak term? Okay, term kat sini. Okay, then kita nampak dia kata paid on 10 May. Invoice date 3rd May. Okay, kita sebagai, kata orang sebagai orang bisnes ni, kita kena tahulah alert dengan benda-benda ni. Okay, first kita kena tengok kalau dapat diskaun sampai bila last day ataupun bila last untuk dapat diskaun. So kita kena buat lah. So ikut soalan tu, maturity date cash discount. Okay, so bila hari yang ke-10, maksudnya jalan kerja kena terima macam ni 3 Mei 2016 campur 10 hari. Kenapa ke 10 hari? Ikut term lah. Term dia 2/10 kan? Okay, so 3 campur 10 berapa? Kalau macam ni senang lah. 13. 13 Mei 2016 is the last date. Okay, now kita nak maturity date untuk full payment. Maksudnya bila last day dia kena bayar, walaupun nak bayar last day tanpa diskaun berapa? So daripada 3rd Mei 2016, so tambah 25 hari. Okay, so tadi method kita dekat atas tadi ialah 10 hari kan. So tambah lagi 15 hari. Kalau dari 13 Mei lah. So kita kira lah Mei ada berapa hari? Okay, kita kena check lah kalender kalau tak ingat Okay, 31 hari. Okay, so kita tengok je Mei. Okay, Mei confirmkan 31. Okay, sekarang ni kita 3rd Mei. 10 hari is 13. This is 10 hari. Kita perlukan lagi berapa hari untuk dapat 25 hari? 15 hari lagi lah kan, betul tak? Betul tak? Lagi 15 untuk dapatkan 25 hari. Okay, so ni hari ke-10. So kita kira lah lagi 15, 10 kan. So kita kira lagi 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So you akan dapat 28 Mei untuk tarikh last discount. Okay, nak tengok betul ke tak? Okay, so dia akan tulis sama lah. Ni 13 Mei. Okay, ni 13 Mei. Ni 28 Mei. Dan dia minta buat net payment kalau bayar 10 Mei. 10 Mei ni dapat diskaun ke tak?
Kalau dia bayar 10 Mei, dapat diskaun tak? Dapat. Masih lagi dapat. Masih dapat diskaun sebab masih dalam tempoh sebelum 13 Mei. So dia bayar 13 dia bayar 10 Mei, of course lah. So net payment dia mestilah ada diskaun. So maksudnya RM500. So kita nak buat formula yang mana? Kita dah belajar last week kan. So kita buat macam ni lah. Cash discount darab net price 10 and then net payment sama dengan ni. Ataupun kita gunakan macam ni. Ni paling senang lah. 1 tolak cash discount rate. Saya lebih suka student buat macam tu. Maksudnya sebab dia nak net payment, dia tak nak tahu pun berapa diskaun dia dapat, betul tak? So dia dapat 2% diskaun. 1 tolak 0.02. Bukan 0.2 sebab dia bukan 20%, dia 0.02. Okay, so macam ni kita kira balik. So 500 darab dengan 1 tolak 0.02 berapa? 10. 0.98. Oh, 0.98. Gunalah kalkulator. Okay, 0.98 dalam 500, kita akan dapat 490 Rm. So kalau kata ni sama jugalah. Kalau you kira cash discount berapa, and then tolak dapat net payment berapa. Tapi kalau dia minta net payment, tulis bahagian net payment sahaja, tak perlu buang masa. Okay. Ordinary senang kan, boleh faham. Ikut date macam biasalah. Okay. So now kita nak move kepada EOM ataupun end of month dating. End of month is EOM. Okay. Konsep dia, kita kena tengok date dulu. Kalau date tu kurang daripada 25 hari bulan, invoice tu akan dikira sebagai current month. Maksudnya, kalau date dia 24 hari bulan November, so invoice dia akan berada pada bulan November. Tapi kalau dia lebih daripada 25 hari bulan, contoh tarikh dia adalah 28 November, tarikh invoice tu sebenarnya berada pada end of month following month. Maksudnya, ni sekarang bulan 11 kan? Bulan 11 tak kira, dia akan kira bulan 12. Nanti kita akan tengok end of month dating. So, maksudnya walaupun bulan 12, tapi dia kira sampai hujung bulan. Maknanya sampai 31 hari bulan 12 is your invoice date. Boleh terfaham tak macam tu saya cakap? Kita kena tengok soalan dulu, baru you boleh nampak. Okay, boleh saya teruskan? Kena tengok date dulu. Okay, example. Sekarang ni kita nak belajar date dululah. Nak tentukan date dia dulu. Okay, ini kalau nak tahu dia EOM ke tak, first kena tengok soalan kalau ada EOM kat belakang. Dia punya term. Okay, kalau term tu ada tulis EOM, so kena alert lah. Okay, sekarang first kali kita keluarkan dulu date dia. Sekarang bila date dia? 16 November 2016. Okay, 16 November ni lebih daripada 25 hari bulan ke tak? Kurang. So kurang 25 hari bulan kan? So kita dah identify. So kalau kurang 25 hari bulan, maksudnya invoice ni sebenarnya tarikh dia ialah 30 November. Okay, kalau tengok ni 30 November end of month kan? Betul? Betul. So tarikh dia sebenarnya 30 November, bukan 16 November. Sebab dia ada EOM kat belakang. Nama pun end of month kan?
So tarikh tu cuma tarikh official dalam invoice. Tapi bila dia sebut term EOM, maksudnya tarikh invoice sebenarnya start 30 November. Faham? Jangan tanya kenapa 30 November. 30 November sebab itu konsep EOM ni. Dia start lah 4 hari bulan ke, 7 hari bulan ke, 13 ke. Selagi dia bawah dia, sebelum 25, tarikh tu akan jadi 30 hari bulan. You sebagai peniaga, you mesti suka EOM ni. Sebab apa? Okay, walaupun date awal bulan, tapi tarikh invoice you start lambat. Dan you ada masa untuk bayar lambat. Betul tak? You mestilah suka kan? Bayar lambat tak apa, lagi bagus kan? So ini konsep EOM. So ingat kalaupun nampak ni, tapi bila you check, oh dia kurang 25. Bukan 25 November ke atas. So date, selagi date ni kurang daripada 25 hari bulan, dia akan jadi 30 date yang bulan yang samalah. Itu memang cara dia. So kita nak tengok terms dated, nama dia. So kita tengok, sebab dia kata so cari maturity date dengan maturity date for full payment lah kan, sebab dia tak ada invoice amount. So kita nak check, okay, maturity date, cash discount dengan maturity date full payment. Okay, tak apa, kita tengok kat sini. Okay, so saya dah kata tadi maturity date cash discount start dengan 30 hari bulan, betul tak? End of month lah, 30 hari bulan. Tengok pada bulan tu lah. So daripada 30 hari bulan, term dia berapa hari kat sini untuk diskaun 8%? 8 hari. Confused lah tu. You yang cakap tadi kan, depan tu diskaun, belakang tu hari. Kenapa tiba-tiba depan tu boleh jadi hari pula? Silap. 10. 10 hari. So daripada 16 hari bulan, sepatutnya you kena bayar dapat diskaun campur 10 hari. You kena bayar sampai 26 hari bulan patutnya kan? Ni tak, you boleh drag lagi sebab dia EOM. So you boleh drag lagi sebab dia punya invoice dia 30 hari bulan. So sebenarnya senang cakap start daripada 1 hari bulan lah. So 1 campur 10 hari, automatically you akan tahu dah, tak payah kira dah, 10 Disember 2016. Last day dah 25. dah tak payah kira kalender dah. Tengok dia berapa hari, terus tulis. Sebab apa? Sebab kita dah tahu start daripada 1 hari bulan. Cuma bulan tu silap, bukan bulan November, bulan Disember, bulan depan. Ini kalau date before 25. Kalau you dapat invoice after 25, lagi untung. Sekejap lagi kita tengok. You tunggu kejap, saya nak ambil saya punya charger laptop ni. Saya lupa nak charge. Sekejap Aduh. Okay lah. Okay, ni faham
Setakat ni faham tak benda ni? Faham? So kena tengok date ni dululah. Okay. So kena tengok date invoice tu bila dia start. Nah, so kalau dia before 25th is on the same month. Okay, kita tengok next. Excuse me. Okay, this one dia kalau you tengok dia punya date is okay. Identify dulu apa maklumat yang ada. Okay, ni kita ada amount. Okay, kita ada amount. And then kita ada invoice date. And then kita ada terms. And then dia kata paid on 8 November. Okay, ada banyak. Semua dalam satu ayat. Okay. First kita check dulu. Untuk EOM, okay, nampak ni. Alamak, ada EOM. Okay, aku selalu buat silap kat EOM ni. Okay, ni kita tengok betul-betul. EOM first kali tengok dia punya date. Date tu lebih daripada 15 atau lebih daripada 25 ke tak? Okay, check dulu. Okay, date lebih daripada 25. Ya ke tak? Ya, lebih. Sebab 28 Okay, okay, lebih. So, kita tulis kat sini. Okay, invoice date. Okay, 28. Kita tulis je, tak apa. 28 September 2016. Okay, ni invoice date. So, confirm lebih daripada 25. Okay, as kita belajar tadi, Assalamualaikum, selamat datang. Boleh dengar ke? Alright, as kita tahu tadi, saya cakap mula-mula 25 hari bulan dia akan jadi the next month. Maksudnya sekarang ni bulan apa? September kan? Okay, kita go September lah. Okay, let's say the date is 28. Dah lebih 25 kan? So, kalau kata EOM hujung bulan ni, beza sikit je kan? Beza 3 hari kan? EOM ni, dia punya bagus je, dia bagi kita sampai hujung bulan depan. Maknanya hujung bulan Oktober. Ni September kan? Hujung bulan Oktober, baru date dia start. Faham tak? Kalau date dia lebih daripada 25 hari bulan. So, kita nampak tadi September 28 kan? Ni September 28. So, date kita untuk start invoice sebenarnya date adalah 31 Oktober. So, sebenarnya invoice date kita ikut EOM sebenarnya adalah 31 apa? Sebelas ke? 10. Oh, 11. 9, 10. 10 lah. Okay, setakat ni faham tak? Atau ada soalan? You kena fikir you seorang bos, seorang peniaga. Dapat EOM ni adalah berita gembira. Dapat invoice 28 September. So, kira hujung bulan 10 nanti baru sebenarnya ini date official invoice. Nampak tak? Ini. Sebenarnya date dia di sini. Okay. Hujung bulan depan. Untung kan? Sebulan tak payah fikir nak bayar. Boleh tak?
Okay, sir. Yang lain ni saya tak tahulah. Sebab kalau you ni duduk dalam chat memang saya tak nampak. Sebab saya tak buka pun ni. Saya terus buka dekat sini je. So kena respon voice. Saya minta tolong you respon voice lah. Okay, so kita dah tahulah, senang je. Sebenarnya UM ni senang sangat. So kita tengok number 1 punya answer. Okay, kita nak tengok maturity date cash discount sama dengan, so kita dah tahu 3% dan 10 adalah date invoice kita. So bila EOM tak perlu nak kira dengan guna jari ke apa, tak payah, tengok je bila dia punya term tu 2% for 10 days. So maknanya 10 Oktober 2016. Last day dia 10 Oktober. Settle. And then untuk full payment pula berapa hari bulan? 25 Oktober 2016. And then net payment. Sebab dia kata dia minta net payment je kan, dia tak minta discount. Berapa? So net payment dia bayar 8 November. Sorry. Oktober pula. Korang ni last day Oktober, ni November lah. Betul tak? Kan last day Oktober. So dah masuk 1 hari bulan 1 November lah. So ni 10 November, ini 25 November. Okay, bayar 8 November, dapat diskaun tak lagi? Dapat. Okay, berapa diskaun dia? 2%. 2%. So kita nak kira net payment dia, just kita darab macam ni je lah. 1 tolak 0.02, sama macam tadi. So kita punya apa, kita just calculate, darab 0.98. Yang jalan kerja bawah ni, siapa tak faham boleh tanya kemudian. Sepatutnya you dah tahu dah macam mana nak kira tu. So 0.98 kali 670 dapat berapa? Okay, so kalau you tengok notes pun akan dapat 656.60 sen. Okay. Silap, 60 sen bukan 50 sen. Okay, saya nak tanya ni, setakat ni yang untuk EOM ni, boleh tak? Boleh tak? Boleh. Boleh komputer tak apa. Yang tak boleh voice tak apa. Oh, Nadim saya baru dengar suara dia. Okay, kita ada lagi 2. Boleh saya teruskan? Boleh. Okay, sama EOM, settle. Then next ni lagi senang. Receipt of goods dating. Okay, yang lagi 2 ni lagi senang. Sebab apa saya cakap senang? Bila you nampak ROG, maknanya dia memang ada tarikh invoice. Tapi tarikh invoice tu adalah tarikh dia print invoice tu. Barang tak sampai lagi. So bila sampai barang, you terima barang you sampai lambat, so invoice date akan ikut bila tarikh dia sampai. Kalau dia sampai lagi 2 bulan lah you punya payment tu tak gerak. Sampai bila barang sampai sahaja baru invoice date dikira hari pertama. Itu maksudnya. So this method often used when shipping time is long. Okay, the invoice might arrive overnight by mail, but goods may take several weeks. Under the ROG methods of cash discount, the buyer given time to receive and inspect goods.
You imagine lah, you order barang banyak-banyak, tiba-tiba barang tak sampai-sampai, you dah nak kena bayar kan. Susah macam tu lah. So, itu konsep ROG. Cuma, ROG ni biasanya, konsep dia bila you tengok dia punya terms, okay, dia mesti tulis ROG dan tarikh bila barang tu sampai. Okay, contoh macam ni, kita identify dulu invoice date dia bila. Okay, this is the invoice date. Invoice date kena ada, mesti ada, tunjuk. Is subjected to, ini term. Term, kita nampak, oh ada ROG. EOM tak ada dah, ROG. So, 15 hari 10%, 30 hari tak ada discount. Find the maturity date cash discount and maturity date full payment when the goods arrive at 13 April. Maknanya 2 bulan Mac sampai 13 April. So, untuk ROG, first date, okay, untuk ROG tadi OEM kan, okay, invoice date, date sama dengan delivery date. So, maksudnya kita ambil 13 April 2016 as kita punya official date lah. Okay, ni kira 13 April ni adalah invoice date yang baru. Okay, barulah kita boleh kira balik apa yang dia nak. First dia kata maturity date cash discount. Okay, so kita start 13 April. So 13 campur berapa hari untuk dapat diskaun? 15. So kita tulis lah 13 April 15 hari. Okay. So kira lah. Saya tak nak kira untuk you. Korang tu kira sendiri. 28 April. So 13 campur 15. 15 kita akan dapat 28 April 2016. Ini untuk discount. So untuk full payment, so 13 April 2016 campur dengan 30 hari. So tadi dah kira 15 hari. So tambahlah lagi 15 hari 28 tu. Okay, yang ni kita terpaksa buka kalender lah. Okay, sebab untuk lebih tepat, saya lebih prefer you buka kalender ataupun you ingat balik hari, tulislah kalender kat mana-mana. Okay, so tadi kita dapat 28 April, 15 hari kan. Okay, 15 hari 28 April. So tambah lagi 15 untuk 30 hari. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So kita akan dapat as 13 Mei 2016 is the last day untuk payment. Then dia kata cari net payment. Tak ada kan? So tak payahlah. So kalau dia bayar 27 hari bulan, dapat diskaun tak? 27 April. Dapat? Kalau dia bayar 1 Mei? Tak dapat. Tak dapat. Tak dapat. Tak dapat sebab diskaun hanya valid sampai 28 April sahaja. Ni untuk diskaun. So kalau kata dia keluar soalan, dia bagi invoice ni, payment ni berapa ROG, kira net payment, kira lah ikut date sahaja yang you kena identify. Okay, cara kiraan sama semua. Bila dah tahu date tu, dah tahu. Okay, now additional day dating. Okay, kita tengok additional day dating.
dekat terms biasanya dia akan bagi tahu until 30 days. Contoh ikut kepada supplier kita, term additional day ni berapa hari dia nak bagi. Dia nampak sama macam EOM, nampak sama macam receive of goods. Cuma yang ni dia dah bagi tu siap-siap berapa hari dia tambah. Dan dia tak tetap. Okay. So there are several reasons for using additional day dating. A supplier might extend the discount period during a slow sales season to generate more sales, to gain a competitive advantage. Okay. Konsep dia senang je. Ikut period given dengan tambah bilangan hari. So you kena tambah hari dulu, lepas tu baru kira dia punya hari sepatutnya. Contoh, okay, soalan ni. Okay, kita akan tengok soalan ni. Okay, macam kita tengok contoh tadi dari 30 hari kan, until 30 days ni, until 5 days je. Okay, first kita identify dulu dia punya invoice date. Okay, ni 2nd December 2016. Terms dia 10, 15 and 30 until 5 days. Until 5 days. So macam mana nak buat? Beza dia bila kita nak cari maturity date for cash discount. Okay, kita tulis dulu. Okay, kita tarikh tetap tak berubah. Tarikh invoice maintain. Okay, so kita kena tambah bilangan hari yang dia bagi dulu. Maksudnya until berapa hari. So kita ambil yang belakang ni dulu. Let's say 5 days. Baru kita tambah term berapa hari. Nampak tak? 15 kat sini dekat belakang, 5 days dekat depan. So total sebenarnya 20 hari. Dia sama je lah konsep dia. 15 campur 5, 20. Nanti 30 campur 5, 35. Macam tu je. So sepatutnya, you dah tahu dah. 2 Disember 2016 campur, maknanya last date untuk dia discount is total 20 hari. Takut nak senang, takut salah buat mistake 5 hari, lepas tu 15 hari ke apa kan. So 2 Disember sampai 20 hari. So campur 2 Disember campur 20 hari, total bila date last dia? 22 Disember. Senang je lah, kita dah tahu. Okay. Then untuk yang maturity date full payment pula. Okay. Still sama juga, maintain date invoice. So macam cakap tadi, masukkan until tambahan tu berapa hari, dan campur dalam term. Okay, dalam term tulis yes. So sepatutnya total is 35 days. Kan? Okay, tadi 20 hari. Campur ni 35. So, maknanya tambah lagi 15 hari je lah. So, 2 Disember tadi kita nampak 22 Disember. So, 22 Disember sebenarnya campur lagi 15 hari. You boleh kira lah kat kalender. So, kita go to December.
Saya kira dalam yang ke 20 hari So 22 Disember kan 20 hari kan. Saya cuma tambah lagi 15 hari je lah. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So dia akan jadi 6 Januari 2017 lah. Betul tak? Kenapa jadi 6 Januari? Dari 2 Disember plus 35 days akan jadi 6 Januari 2017. So kalau you tengok jawapan pun 6 Januari 2017. Sama. So mana yang you lagi happy kalau you sebagai peniaga nak dapat term mana satu? EOM ke, ROG ke, additional date? You pilih yang mana? Kalau you sebagai peniaga yang perlu buat payment, so you pilih yang mana you rasa? Additional date. Additional day. Yang lain? Boleh tulis kat komen. Yang lain you pilih apa? Dia ada 4 jenis kan? Apa dia nanti? Tak dengar? Macam hantu. Ainul? Zati? Additional date juga. Sebab apa? Senang. Kalau you tanya saya suka receive of goods. Sebab kalau barang tu sampai lambat, so saya bayar lambat lah. Tapi kalau barang sampai cepat, tapi still selamat juga sebab dia tetap lepas daripada tarikh invoice tu. So tu macam tu lah. Tarikh invoice ialah bila tarikh dia print invoice tu, barang kita tak tahu sampai bila. So itu konsepnya. Ada orang suka EOM. Dia senang untuk dia semua kira start daripada 1 hari bulan. So dia tak payah fikir dah. Semua start daripada 1 hari bulan dah. Cuma bulan je yang berbeza. Okay. So itu sahaja untuk kata orang untuk 4 jenis diskaun tu. The rest yang ni macam ni trade and cash discount ni kita ada compliment method, cash method je lah. So itu kita dah kata orang bila you dah tahu macam mana nak dapat trade discount, and then dia combine sekali dengan cash discount untuk you bayar. Okay, so ni last so maksudnya dia macam ni. Okay, dia combine daripada yang sebelum tu. Maksudnya untuk yang ni kita bayar cash discount dengan trade discount. Okay, first kita tengok ayat dia. On 18 March 2016. Okay, kita highlight dulu. Okay, ini dia punya invoice lah sepatutnya. Bought, dia bought goods amount 9,000 with a trade discount 15. Okay, maksudnya apa kat sini? Dia beli, dia dapat trade discount. So kita kena tolak dulu 9,000 ni trade discount berapa. And then the term for cash discount ialah 5, 10, 2, 25. Sorry, and 25. Calculate the total payment on. Dia kata dia ni bayar 27 hari bulan. So berapa yang total dia bayar? So kita kena kira lah. Mula-mula sekali ialah total. Okay, kita tengok balik nota. Ingat tak mula-mula dulu sebelum dapat cash discount ni, sebelum ni, okay, kita belajar trade discount kan? Ni TD ni. Okay, kita ada net price dengan trade discount. Nampak tak? So bila kita buat complement method, dia tak suruh kira, kalau dia tak suruh kira trade discount, tak payah kira trade discount, terus kira net price sahaja. So kita nak tahu total payment. So first kita kena tahu net price masa invoice tu keluar. Maksudnya net price daripada harga 9,000 ni
dia dapat diskaun 15% kan. Ini masa dia beli barang. So kita buat macam ni dulu. 1 tolak 0.15. Okay, ni net price masa dia order barang. So 9,000 kali berapa tu? 9,000 kali 0.85. Okay, so ini adalah amount dalam invoice. Okay, 7650. Ini adalah amount dalam invoice. So kalau you perasan dia kata 18 hari bulan Mac, syarikat Indah Pelangi bought goods amount 9,000 with a trade discount 50%. So ini net price yang dapat trade discount lah. So dia suruh tanya calculate the total payment. So kita baru tulis net payment ataupun full payment lah. Tapi dia kata total payment. So kita tulis lah ikut soalan tu Okay, total payment. Okay, total payment dia 5, 10 and 25. Bulan Mac 18. Okay, berapa hari? Okay, dia tak minta pun maturity date, tapi kita tahulah kalau untuk date untuk kita tulis MD maturity date cash discount. So daripada 18 Mac ni plus berapa hari? 10 hari Ni faham tak? Kenapa 10 hari? Tahu kan? Maturity MDCD tu maksudnya maturity date cash discount. So daripada 18 hari bulan 3 campur 10 hari, kita akan dapat 28 Mac lah. Okay. Ini adalah last date untuk discount. Then maturity date full payment. So last day dia tanpa discount. So maksudnya daripada 18 Mac 2000 campur dengan 25 hari. Okay. So tadi 28 Mac, 28 campur lagi 15 hari. So saya just kira kalau kata Mac pun 31 hari bulan. So saya just refer bulan Oktober lah. Bulan November ada 31 hari. Bulan Oktober 31 hari. So saya kira 31 lah sama. So daripada 18 tadi, daripada 18 ke 28 is 10 hari. Dan saya tambah lagi 15 hari, which is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, which is 12 April is last day untuk full payment. Okay. Kenapa saya buat kat tepi ni? Sebab dia tak minta pun dalam soalan date tu. So saya buatlah kat tepi. So tak perlu masuk dekat main lah. Dekat main punya area jawapan. So buat kat tepi supaya guide kita. Dia kata calculate the total payment on 27 Mac. Dia bayar 27 hari bulan Mac dapat diskaun ke tak? Ni 27 Mac. Dapat. Cash discount 28 Mac. Dia bayar sehari awal sebelum last day. So dapatlah. So bila dapat, kita terus kira total payment with discount. So kita dah tahu total invoice dia 7650. And then cara paling mudah saya cakap gunakan macam ni. Berapa persen dia dapat? 0.05. Kan? Okay. So you akan dapat 7650 darab dengan 1 tolak 0.05, you akan dapat 0.95. So, berapa jawapan? 7650 darab 95, you akan dapat
7 2 6 7.5. Okey. Kalau boleh you all kena mengira jugalah. Jangan saya je kira. So soalan dia macam ni je. So last kali net price, total payment. Itu sahaja. Kalau you tengok contoh dekat yang dia bagi tu pun, okay, dalam notes yang saya tunjuk tu, okay, yang kat sini, trade and cash discount. Mula-mula kira trade discount and then cash discount. Cash discount tu lah ada EOM, ROG dengan yang ordinary date. Okay, so dia akan dapat trade discount, net price. So kita tunjuk maturity date 28 Mac, so dia bayar then 7267.5. 7267.5. Dia saya tak perlu bersusah payah nak kira cash discount ke apa sebab dia tak minta pun. Okay, tak minta pun. Sebab soalan tu kata calculate the total payment sahaja. So you buat macam ni dah cukup dapat jawapan. Unless dia kata dia minta net price berapa, total trade discount berapa, barulah kena kira macam dalam nota. Total payment berapa, then total trade cash discount tu berapa. Yes, and then dia minta lagi date, maturity date bila, maturity date full payment bila. Barulah kena buat semua. Walaupun dia tak minta, kita kena buat juga sebab untuk reference kita. Okay, ada soalan tak? Saya rasa kalau you tengok video ni balik, you boleh faham lah kot. So kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya. Ada? Tak rasa.